sebenarnya Zionis Israel yang kita sebut-sebut? Adakah mereka ini daripada bangsa ataupun suku kaum Bani Israel, ataupun bagaimana untuk kita lebih kenal dengan lebih dekat? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Nabil dan juga panel yang saya kasihi. Hari ini alhamdulillah hari pertama untuk saya berada di pentas penting ini, dan terima kasih kepada rakyat Malaysia, sama ada yang menonton di dalam negara ataupun di luar negara, tetapi saya nak ungkapkan bahawa anda adalah pembela sebenar Palestina. Balik kepada soalan tadi itu, kita bercakap berkenaan sesuatu yang perlu kita lihat di garis masa. Kalau zaman hari ini garis masanya 75 tahun. Kita ambil angka 1948 hinggalah sekarang, kita mengenali mereka dalam keadaan mereka sudah menubuhkan negara haram. Israel ataupun mereka ini mempunyai satu ideologi, iaitu ideologi Zionis. Tetapi kalau kita balik daripada 1400 tahun yang lepas, bangsa ini ataupun kaum ini Allah sengajakan tidak dihapuskan. Kalau kita lihat, ada kaum yang Allah lenyapkan terus. Tetapi kenapa, soalan dia, kenapa bangsa ini dibiarkan sampai ketika hari ini untuk berbuat kerosakan? Jadi kita lihat dalam perang, ada 3 perang yang penting. Perang Qainuqa dalam tahun 2 Hijrah. Kita ada perang Al-Ahzab dan juga perang Khaybar. Yang mana kalau hari ini mereka ada Iron Dome, yang mereka kata mereka tak akan boleh, tentera kebangkitan rakyat tak boleh buat apa-apa. Mereka ada Merkava tank yang satu tu harga dia 3.5 juta. Di zaman yang lepas, di perang Khaybar, mereka juga dengan angkuhnya menyebut bahawa mereka ada tembok-tembok yang disebut sebagai huzun. Huzun ni ada 2 lapis. Yang mana lapis pertama dia ada 5 benteng, dan lapis kedua pula dia ada 3 benteng. Dan kesemua ini mereka kata tak mungkin tentera Islam dapat menembusi. Tapi janji Allah, keyakinan kepada Allah, dalam masa 3 hari sahaja tentera Islam berjaya untuk menakluki kota Khaybar itu sendiri. Jadi kepahaman kita ini, mereka ini adalah orang yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat yang keempat, Allah kata sombong, dan mereka ini adalah kumpulan yang sangat angkuh. Dan tambah lagi, Allah kata mereka ini adalah kumpulan yang berbuat kerosakan 2 kali. Ini adalah satu penjelasan yang didasarkan, yang kita ambil rujukan daripada mujizat Al-Quran, bahawa mereka ini tak akan menerima rundingan-rundingan. Keangkuhan mereka ini dibawa ke hari ini, dan kita lihat walaupun PBB telah buat satu sidang tergempar untuk mendapatkan undian daripada pihak negara dunia dan mengeluarkan satu resolusi yang paling kritikal, yang paling serius, tetapi sehingga saat ini 10,000 dibunuh, 47 masjid dirobohkan, dimusnahkan, dan juga 1.4 juta kehilangan tempat tinggal. Inilah keangkuhan sebenar. Mereka tak nak tengok apa sahaja, kerana mereka menganuti satu anutan ekstremis yang dinamakan sebagai Zionis. Ini yang kita dapat perasan, ada rabai-rabai daripada kumpulan Yahudi ini yang menyokong Palestina, dan ada kumpulan lagi yang tidak menyokong. Ini yang perlu kita fahami dan kita tengok, Ustaz Nabil, insya-Allah. Ini perkara yang Allah bukan tinggal semata-mata untuk tidak dihapuskan. Ya, tidak dihapuskan supaya diperlihatkan kepada kita semua. Benarlah kata Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dr. Efrino, dalam situasi kita hari ini baru nak mula mengenali, walaupun dalam pada masa sama kita tahu bahawa Yahudi ini satu bangsa yang daripada dulu lagi menjadikan dunia ini kucar-kacir. Dr. Efrino, kenapa kita umat Islam perlu mempertahankan Al-Quds dan umumnya bumi Palestin? Kenapa dan mengapa? Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Nabil selaku moderator, Fadil Dr. Ahmad Sani dan juga Prahmadia Dr. Nix Salidah Suhaila, rakan-rakan panelis, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya adalah kerana kata kuncinya dan kata rujuknya dalam Al-Quran adalah keberkatan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan bahawa bumi Palestin ini sebahagian daripada Ardi Syam adalah tempat yang diberkati. Pernyataan, gaya bahasa, body language dalam ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang Ustaz Nabil dia tidak memerlukan untuk kita katakan bahawa ianya merupakan wujub, perintah, arahan. Tapi apabila
boleh dinyatakan dengan kualiti dan kehebatan, dia telah pun membawa makna tanggungjawab serta urusan-urusan ini adalah merupakan perkara yang serius, penting dan juga perlu dicakna. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis sahih, menyatakan bahawa tuba lisyam, hebat, indah, berbahagialah wahai Syam dan penduduknya. Merujuk kepada Jordan, Syria, Palestin, Lebanon dan sebagainya. Ditanya kepada Nabi, mengapa wahai Nabi? Kenapa ini adalah merupakan tempat yang diberkati? Nabi SAW menyatakan, Innal malaikata rahmah, sesungguhnya malaikat rahmat itu sedang basitatun ajnihataha alaihim, turun dan para malaikat membuka dan mendepakan sayap-sayapnya itu ke atas mereka. Subhanallah, ia adalah merupakan satu tempat perjuangan kerana para malaikat ini atas arahan Allah Subhanahu wa taala berada dan berpencak bersama dengan orang-orang Syam. Masjid dan kiblat yang pertama. Subhanallah. Kiblat yang pertama dan masjid yang kedua berdasarkan hadis riwayat daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bertanya pada Nabi, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal? Nabi kata Masjid Al-Haram yang pertama. Thumma ayu? Nabi kata Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Jawab Nabi 40 sanatan. 40 tahun. Dan berdasarkan kajian, subhanallah, ada di UK dulu, di mana kajian ini menunjukkan tapak asal berdasarkan daripada gambaran yang diambil daripada satelit dan berdasarkan kepada kitab-kitab sirah mu'tabar, saiz antara Masjidil Haram iaitu Kaabah itu sendiri termasuk Hijr Ismail dengan saiz asal Masjidil Aqsa, ianya sangat similar, sejajar dan signifikan. Menunjukkan ianya itu dibina dengan arahan dan dengan acuan, malah dengan tujuan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini Ustaz Nabil adalah perjuangan terhadap Al-Aqsa dan juga bumi Palestin. Ini perkara yang perlu kita ambil faham. Bukan hanya sekadar sebagai kiblat pertama, tapi ia adalah satu bentuk yang Allah jadikan sebagai nilai perhambaan. Benar. Kita sebagai manusia. Dr. Nik Salida, dalam situasi kita hari ini dah cuba nak mula kenal. Dalam masa yang sama juga situasi kita hari ini cuba untuk memahami bagaimana perasaan orang Islam dan juga penduduk Palestin umumnya. Ya. Tetapi dalam situasi hari ini, bagaimana kita nak betulkan salah faham di kalangan kita bahawa keadaan yang berlaku, tindakan daripada rejim Zionis ini yang kita perangi bukan kerana dengan agama semata-mata, tapi nilai keamanan kemanusiaan sejagat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Nabil, rakan panel Dr. Ahmad Sani, Dr. Ervino, sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kita lihat naratif ataupun sejarah Palestin ini, ia sebagai sebuah tanah air yang aman, damai, berdaulat dan merdeka. Ya, dan selama 4 abad lamanya di bawah kerajaan Utsmaniyah. Ya, sehingga akhirnya tergugat keamanan itu setelah kejatuhan kerajaan Utsmaniyah dan juga permulaan penjajahan British. Dan semasa dalam keadaan aman itu, negara Palestin ini bersifat inklusif. Ya, sesiapa sahaja boleh masuk ke negara Palestin. Ya, termasuklah untuk ritual agama. Yahudi ke, Kristian ke, boleh masuk bila-bila masa dan pintu sentiasa terbuka. Tidak ada konflik agama langsung pada masa itu. Sehinggalah bila kita faham dari sudut sejarahnya, British mula menjajah Palestin dan Yahudi meminta satu premis untuk mereka duduk bermukim dan menetap di situ dan diizinkan oleh penjajah Palestin pada masa itu. Dan akhirnya negara Palestin ataupun tanah air Palestin tidak lagi bersifat terbuka. Ya? Dan apa yang kita lihat pada hari ini, apabila berlaku satu konflik yang besar, sebuah negara yang aman, berdaulat dan merdeka ini akhirnya tidak merdeka. Ya, dan apa yang berlaku ialah satu kezaliman, simbahan peluru, simbahan api dan bom yang bertalu-talu. Dan ini memang tidak dapat diterima oleh sesiapa pun selagi kita bergelar manusia yang mempunyai rasa peri kemanusiaan. Dan kalau lihat 3 perkara
adalah kalau kita boleh amati, yang mana kita katakan ini adalah satu konflik kemanusiaan. Yang pertama ialah berlaku satu pelanggaran yang besar terhadap piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang mana piagam ini bertujuan untuk menjaga keamanan sejagat. Dan Palestin adalah sebuah negara ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang inginkan keamanan dan tidak mahu memulakan peperangan langsung. Jadi sekiranya mereka diperlakukan sebegitu rupa, ini adalah kerana bukan konflik agama tetapi kerana konflik yang lain. Ya, tidak kerana agama semata-mata tetapi konflik yang lain yang kita katakan secara manusiawinya ia tidak boleh diterima sama sekali. Dan berlaku pula pelanggaran terhadap hak asasi rakyat sebuah negara yang hidup dengan aman pada awalnya, ya, yang mana mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan. Jadi ini satu perkara yang tidak boleh diterima, Ustaz. Ya? Kemudian berlaku pencerobohanlah yang utama ke atas sebuah tanah air yang saya katakan merdeka dan berdaulat. Ini tidak berkait sangat dengan isu mereka dilarang masuk untuk upacara agama. Tidak timbul. Ya, dan hari kemanusiaan sedunia yang disambut setiap kali 19 Ogos pada setiap tahun, ya, yang mana kita mengingati peristiwa pengeboman pejabat PBB di Baghdad yang mengorbankan 21 orang petugas kemanusiaan. Hari kemanusiaan ini yang disambut 19 Ogos setiap tahun ini sepertinya tidak memberi apa-apa makna, ya, selagi mana urusan ini tidak dapat kita selesaikan. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Doktor. Itu di antara perkara yang kita kena sedari. Hakikatnya bahawa hari ini semua usaha yang kita lakukan bukan kerana pada asas agama semata-mata, tapi melihat tentang isu-isu yang berlaku di keliling. Bukan hari ini tetapi bermula daripada rentetan tahun-tahun yang lalu, membawa kepada sikap mereka sendiri untuk menjajah dan menjarah. Sejauh mana bumi Palestin nak dibebaskan? Kita nak berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Hai, saya Yasmin Hani. Saya Fendi Muhammad. Saya Faiz Azmi. Jangan lupa saksikan kami dalam Sembang-Sembang ASNB 2023. Dan kami akan membincangkan topik dagangan forex risiko tinggi. Mengapa ramai masih berani? Sembang-Sembang ASNB. Bank Islam sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Bila dah berusia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengantuk. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, Saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan di Asia baru beli. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang menjadikan bicara kita pada malam ini satu tempat untuk kita sama-sama berkongsi rasa, berkongsi emosi dan berkongsi pengetahuan semasa. Sudah pasti isu yang sedang berlaku khususnya di bumi Gaza bukan hanya merenggut perasaan dan emosi kita, tapi juga melihat bagaimana kesatuan yang perlu kita bina untuk menunjukkan kekuatan umat Islam secara umumnya di mata dunia. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, terima kasih kita ucapkan kepada penaja utama kita Bank Islam Malaysia Berhad dan juga JAKIM dan juga RTM yang bersedia memberikan ruang pada malam ini untuk bicara kita tentang mesej perjuangan. Dan istimewa pada malam ini, saya nak berkongsi dengan anda semua melalui sahabat saya, insya-Allah, iaitu Ustaz Nadir An-Nuri yang akan berkongsi cerita dan berkongsi isu semasa tentang keadaan semasa hari ini
tentang isu yang berada di bumi Palestin. Ustaz Nadir An-Nuri, insya-Allah, yang merupakan salah seorang warga Malaysia yang sebelum ini berada di bumi Palestin, dan alhamdulillah beliau sempat bersama dengan saya pada awalnya tiba di sana tahun 2013. Jom kita dengar apa yang Ustaz nak kongsikan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Nabil dan ahli-ahli panel lain yang berada di studio. Hari ini saya merasakan bahawa apa yang berlaku di bumi Gaza adalah turning point. Sama ada serangan ini akan berterusan dengan lebih dahsyat ataupun serangan ini akan dihentikan dengan gencatan senjata, iaitu serangan melalui darat yang sedang dilakukan oleh Zionis Israel. Sekiranya mereka berjaya melepasi checkpoint ataupun halangan-halangan yang diletakkan oleh para mujahidin, maka mereka akan push untuk capai objektif yang lebih besar, iaitu untuk mengambil sebahagian daripada bumi Gaza di sebelah utara. Tetapi sekiranya mujahidin berjaya untuk menghalang pergerakan mereka masuk ke dalam bumi Gaza, maka mereka insya-Allah akan menghentikan serangan dan memulakan dengan perbincangan untuk melakukan gencatan senjata. Justru pada hari ini sebenarnya mereka masih lagi berada di awal larian. Mujahidin masih lagi berjuang, rakyat masih lagi berkorban, dan kita perlu menunjukkan sokongan yang telah kita mulakan ini dengan lebih gigih, dengan lebih kuat untuk memastikan kita boleh bersama-sama menampung mereka dan menyokong mereka. Mereka di sekolah-sekolah, di tempat-tempat pelarian, di rumah-rumah jiran tetangga, di rumah ahli keluarga, duduk di sebuah rumah dalam keadaan berpuluh-puluh orang. Dan ketika ini mereka mengharapkan daripada kita yang begitu kuat menyokong mereka untuk meneruskan sokongan dengan doa-doa kita, untuk meneruskan sokongan dengan sumbangan-sumbangan kita. Kita memerlukan ratusan ribu ringgit untuk memberi makan kepada jumlah yang sangat kecil yang memerlukan makanan pada hari ini. Di Cinta Gaza Malaysia, kita menyalurkan sekitar RM40,000 untuk memberi makan contohnya kepada 8,000 orang setiap hari. Tetapi yang memerlukan makanan di sekolah-sekolah pelarian sahaja adalah seramai 300,000 orang. Justru sokongan yang ada setakat ini sudah berada di tahap yang sangat baik, tetapi sokongan ini perlu ada momentum yang berterusan untuk memastikan semangat mereka tidak patah, untuk memastikan mereka boleh mempertahankan terus bumi Palestin milik orang Islam dan juga Gaza yang berbaki di bumi Palestin tersebut dengan batang tubuh dan nyawa mereka, insya-Allah. Teruskan bersolidariti untuk bumi Palestin. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz yang sudi bersama dengan kami mengambil cerita dan mengambil suatu suasana pengalaman bersama-sama dalam keadaan kita hari ini, tuan-tuan. Hidup senang, hidup tenang, tanpa ada apa-apa halangan. Tetapi apa yang berlaku, inilah perkara yang kita nak bawa pada malam ni. Dr. Sani, sebagai seorang aktivis dan memang masih giat menyampaikan bantuan, misi bantuan ke sana. Tetapi kalau kita lihat hari ini, macam-macam halangan, macam-macam cabaran yang kita nak sampai. Sebagai ketua aktivis, macam mana Doktor melihat kita selaku umat yang berdaulat ini untuk menyampaikan dan menyalurkan, dan apa yang perlu kita buat hari ini? InsyaAllah, itu soalan yang saya kira kita perlu halusi kerana kita bercakap berkenaan satu gerakan perjuangan yang kalau kita sedar boleh jadi besok belum tentu menang. Jadi dia boleh jadi pergi 80 tahun, 100 tahun. Jadi ada masa naik, ada masa turun. Jadi yang paling pasti saya rasa saya boleh simpulkan dalam 3 perkara. Yang pertama, kefahaman itu perlu didasarkan dengan baik. Siapakah Zionis, siapakah Yahudi, apa perlu kita buat. Dan hari ini alhamdulillah anak muda memilih untuk melihat fakta daripada auta. Mereka di laman-laman sosial dan juga di TikTok, mereka tidak terpengaruh dengan anasir propaganda yang tersusun. Dan anasir ini bercakap dalam bahasa Melayu. Dan ini yang kita perlu teruskan di peringkat sekolah, di peringkat universiti, di peringkat agensi dan juga dibawa sampai himpunan-himpunan yang sebenarnya memberi ketumbukan. Jadi bila kita masuk ke dalam bumi Gaza, yang mereka harapkan bukanlah berperang, tapi mereka harapkan kita menjadi sebagai lidah penyambung untuk bercakap fakta yang sebenar kepada dunia, menggunakan apa saja yang kita ada. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita perlu faham Gaza ini, Palestin ini perlu dibina semula. Kita nak hantarkan mesej keamanan, you are not alone. Anda tidak berseorangan. Kami orang Malaysia mencintai kedamaian dan insya-Allah walaupun rumah telah dimusnahkan, kami akan bina semula. Masjid dimusnahkan, kami akan bina dengan apa yang kami ada. Itulah wakaf diri yang kita boleh tekadkan. Jihad kita bukan jihad berperang, tapi jihad hati kita dengan memberikan apa yang terbaik kepada keluarga kita di sana. Dan yang paling terakhir, kita perlu buat satu ketumbukan secara bersama. Kalau seorang tidak memberi manfaat, tetapi kalau kita dapat hubungkan seperti magnet-magnet, jiwa-jiwa yang ikhlas, jiwa-jiwa yang mencintai, sudah pasti
ketumbukan ataupun effectiveness itu akan jauh lebih besar. Macam hari ini alhamdulillah JAKIM dan juga RTM memberi ruang yang cukup cantik untuk kita perjelaskan apa yang berlaku di Palestin, dan itu disambut dari peringkat bawah sampailah ke peringkat kerajaan, dan disambut kita menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agung juga memberikan pendirian yang jelas. Jadi inilah karakter bangsa berdaulat Malaysia, di mana juga kita secara langsung cuba untuk memberikan, dan yang terakhir pastinya untuk kita sampaikan bantuan. Bantuan ini tuan-tuan, modalnya adalah hati, modalnya adalah iman kita. Sampaikan, dan insya-Allah kita tahu, kita menyelusuri, dan saya baru pulang daripada Gaza Februari lepas, kita dapat melihat bagaimana sentuhan rakyat Malaysia di Jabaliyah, di Beit Hanun, di Gaza, di Rafah, dan insya-Allah inilah yang kita boleh lakukan, peranan yang besar yang mungkin kita buat satu master plan, modul-modul tertentu untuk dapat kita bawa semangat itu secara berterusan dan bukan secara bermusim. Wallahu a'lam. 3 antara yang boleh kita ambil, kefahaman, jadi lidah penyampai, dan paling penting ialah kita cuba untuk menyampaikan juga sikit bantuan apa yang termampu daripada kita. Dr. Ervino, hari ini masyarakat kita hari ini sebut tentang solidariti, macam Ustaz Nadir An-Nuri sebut tadi. Peranan kita teruskan untuk bersolidariti. Tapi orang kita kadang-kadang dia bersolidariti kadang-kadang mengikut kehendak dan mengikut hanya rata-rata gerakan ramai. Apabila ada semangat, kita turun ke pentas. Tapi yang lain tu duduk kat rumah. Boikot juga adalah bentuk solidariti. Mohon penjelasan doktor untuk kita betulkan bentuk yang bagaimana solidariti dalam agama. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Nabil dan juga kepada Dr. Ahmad Sani serta Pramadia Dr. Nik Salida. Pertamanya adalah solidariti. Kita nak jadikan dia sebagai solidariti mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya apa yang Nabi buat, Nabi mengutamakan keadilan, kemudian barulah kepada perkara-perkara yang lain. Keadilan di sini dia mendahului keamanan. Nak fikir pasal aman, kita kena pastikan keadilan itu tertegak dulu untuk orang Palestin. Kalau sekiranya diserang, maka kena ada hak dan juga ruang untuk mempertahankan diri. Lihat saja secara ringkas surah Al-Baqarah ayat 217. 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sifat musuh Allah. Pertamanya wasaddu an sabilillah. Mereka halang orang daripada berjuang jalan Allah. Yang kedua kufrun bihi, melakukan perkara-perkara yang kufur, mengingkari Allah. Ketiga wal masjidil haram, menghalang orang Islam daripada pergi dalam konteks ayat ini ke Masjid Al-Haram. Dan yang keempat, ikhraju ahlihi minhu, mengusir keluar penduduk asal daripada tempatnya. Maka Allah kata akbar indallah, ini dosa yang paling besar si Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita nak bersolidariti ikut sunnah ini bagaimana? Tengok makna dulu. Makna solidariti ini ada 2 secara ringkas. Pertama, solid. Solid ni bahasa kita padu lah. Kalau kita kata tengok Ustaz Nabil padu. Songkok Ustaz Nabil padu. Banyak lagi yang padu Ustaz Nabil, cuma tak dan kita nak sebut. Yang keduanya adalah satu, iaitu unity. Padu dan satu, inilah solidariti. Padu dan satu tentang apa? 2 benda. Satu, kepentingan umat Islam, dan yang keduanya adalah padu dan juga satu terhadap tanggungjawab kita sesama Muslim. Kerana itu apa yang Nabi SAW buat, melakukan tindakan dan desakan sama ada secara diplomasi ataupun secara bersiri, hingga sampai kalau kita lihat tahun 6 Hijrah masuk tahun 7 Hijrah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Apa strateginya? Sampai ke peringkat kita tarik musuh Islam agar mereka boleh berada di meja perundingan dengan apa yang telah pun kita lakukan. Juga yang ketiga tentang boikot tadi, subhanallah, ada seorang sahabat Nabi SAW. Sebelumnya itu dia amat insist untuk memerangi, malah membunuh Nabi SAW. Namanya adalah Thumamah ibn Utal. Beliau adalah merupakan pemimpin ketua bagi Banu Hanifah dan juga salah satu pemimpin besar, board lah kiranya, dalam Al-Yamamah. Datang nak serang, ringkas cerita ditangkap oleh sahabat, dibawa ke Masjid Nabi, diikat selama 3 hari, tetapi dilayan secara baik, melihat bagaimana rutin para sahabat memakmurkan Masjid Nabi hingga akhirnya turun hidayah masuk Islam. Kehebatan Al-Yamamah yang ada di situ adalah ekonomi di mana orang-orang Makkah bergantung kepada bijirin dan gandum daripada yang dikawal oleh Thumamah serta kaumnya ini, lantas diberikan kepada orang-orang di Makkah, jangan lagi memberikan tekanan
kepada orang-orang Islam, hormati perjanjian Hudaibiyah, 10 tahun gencatan senjata, kalau tidak, tiada lagi bijirin dan juga gandum diberikan, maka ekonomi sanction ataupun boikot secara ekonomi ini adalah merupakan satu daripada cara yang paling ampuh untuk menunjukkan solidariti kita. Kita tak dapat ke sana, Ustaz Nabil, ataupun secara berkala sekerap yang kita nak. Tapi kita lihat Nabi SAW menyatakan dalam sepotong hadis sahih muttafaqun alaihi, riwayat daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, dinyatakan bahawa Nabi direkodkan bersabda, man jahaza ghazian fahuwa fi sabilillah. Orang yang tak pergi perang tapi dia tolong sediakan kelengkapan untuk orang pergi perang, dia dapat pahala seumpama dia berada di medan peperangan. Wa man khalafa ghazian bi ahlihi khairan, dia tolong sediakan material, barang dapur, pakaian, makanan, keperluan bagi ahli keluarga yang pergi berperang, dia juga mendapat pahala berada di medan peperangan. Allah. Itulah insya-Allah solidariti kita. Jadi bukan hanya ikut hawa nafsu semata-mata, tapi solidariti mesti ikut berstrategi. Ikut sunnah Nabi SAW sebagai jalan yang paling selamat untuk kita memakmurkan alam. Prof Dr. Nik Salida, berdasarkan apa yang Dr. Efruno sebut tadi, melihat tentang kita berperanan untuk bukan hanya sekadar bersolidariti, tapi kita nak mewujudkan nilai keamanan sejagat kepada seluruh masyarakat. Pada pandangan Prof sendiri, apa garis pandu yang ada dalam agama supaya kita dapat menjadi contoh, bukan hanya semangat tak bertempat, tapi semangat kita untuk membangkitkan, istilahnya membesarkan Allah, dalam masa sama kita dapat menjaga keamanan, kedamaian yang kita cita-citakan. Baik, terima kasih Ustaz Nabil, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Konflik kemanusiaan ini Ustaz bukan perkara baru. Ya, 3000 tahun sebelum Masihi pun manusia sudah berkonflik yang tidak ada kaitan dengan agama. Ya, jadi apa yang sekarang ini berlaku kita lihat adalah kerana sama ada penjajahan ataupun dalaman diri manusia. Ada kerana emosinya, ada kerana egonya, ada kerana hati dan perasaan yang tidak puas hati dan sebagainya lagi ya. Jadi kalaulah piagam Madinah semasa Rasulullah SAW membina kekhalifahan di Madinah itu adalah satu kontrak sosial yang menyatukan manusia berbilang agama, berbilang kaum dan bangsa kerana mereka ingin menjadi satu komuniti yang berpaksikan kepada satu perundangan, yang taat kepada satu pemerintahan kerana mereka terpaksa berkorban hak-hak individu untuk hak masyarakat. Mereka lakukannya dengan begitu baik sekali dan alhamdulillah terbukti kepada kita apa yang telah diagendakan oleh Rasulullah SAW untuk Madinah itu berhasil dan berjaya. Jadi kerana kita nak bina garis panduan keamanan, ya, saya rasa kita perlu ada satu piagam, dan di Malaysia kita sudah ada piagam yang baik, Perlembagaan Persekutuan. Secara prinsipnya yang kita nak berikan kepada setiap manusia adalah maruah. Kerana maruah manusia itu dihormati, kerana maruah manusia dilayan secara adil dan saksama dalam perundangan, kerana maruah juga manusia akan tidak diperjudikan nasib mereka dengan kekejaman-kekejaman yang boleh dilakukan oleh manusia tanpa hak. Ya, dan kerana itu agama ini seiring dengan maruah juga ya. Jadi yang pertama prinsipnya adalah maruah, yang kedua prinsipnya keadilan dan kesaksamaan yang dibawa dan dibentuk oleh Ustaz Erfino tadi. Ya, kalau tidak adanya keadilan itu yang ditegakkan, maka tidak mungkin ada jaminan perundangan yang boleh dilakukan secara saksama kepada setiap makhluk. Kemudian akhirnya kita melihat apa yang berlaku dengan wujudnya maruah dan juga keadilan dan juga kesaksamaan itu, kita boleh hidup dengan aman damai dan kita boleh mencari bahagia dalam kehidupan ya. Dan ini mesti dibina dengan satu penyatuan bahasanya, penyatuan institusinya dan juga penyatuan budaya. Kadang-kadang kita berbeza pandangan dalam anutan agama yang sama kerana berbeza budaya dan doktrin agama. Kita percaya bahawa kita adalah satu kumpulan yang terbaik yang mengikut aturan agama. Orang lain percaya kepada apa yang kita percaya, tetapi mereka dalam kumpulan yang lain dan mereka mengamalkan budaya yang lain, maka mereka salah, kita betul. Ini satu perpecahan. Ya, dan juga yang terakhir adalah pembentukan. Ya, pembentukan itu adalah satu pembinaan model ukhuwah dan hubungan agama yang menjadikan manusia ini bersatu. Walaupun berbeza, mereka tidak berpecah. Jadi saya kira itu satu garis panduan yang sesuai untuk model keamanan, insya-Allah.
bukan hanya kita yang berkata, tapi setiap kita yang perlu mengotakan apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bicara kita tentang mesej perjuangan bukan hanya untuk membangkit dan membakar api semangat perjuangan semata-mata, tapi harus bermula dengan kefahaman dan mengambil jalan bagaimana cara terbaik untuk kita mengemudi perjuangan yang dibekalkan untuk berada dalam landasan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Bank Islam sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Bila dah berusia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengantuk. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan V Asia baru beli. Bumi Palestin tidak pernah berhenti menangis. Begitulah denai kesengsaraan yang dilalui oleh rakyat Palestin sejak bermula penjajahan Israel. Pencerobohan Masjid Al-Aqsa serta pencabulan hak untuk hidup bagi rakyat Palestin sudah melalui satu perjalanan yang panjang. Sejak tahun 1960-an lagi, Malaysia di bawah pimpinan Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman telah mengambil langkah proaktif mempertahankan kedaulatan Palestin, terutama sekali semasa persidangan Aqsa Rabat pada tahun 1969. Ekoran Masjid Al-Aqsa dibakar oleh Israel. Kerana sebagai negara Islam, Malaysia wajar menyatakan solidariti kepada rakyat Palestin demi mempertahankan maruah Islam dan hak kemanusiaan. Ayolah bangkit berjuang dengan apa juga cara bersama rakyat Palestin menghadapi kerakusan Israel. Semoga tangisan bumi Palestin akan dapat direda apabila seluruh rakyat Malaysia bersatu membantu mangsa rejim Zionis dengan menyumbang ke tabung Musaadah Jakim Yayasan Wakaf Malaysia melalui akaun yang tertera. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Gaza. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya Allah, keraskanlah sesaanmu ke atas golongan Zionis yang melampaui batas dan timpakanlah mereka musim kemarau sebagaimana terjadi di zaman Yusuf. Amin ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, itu di antara yang ingin kita sampaikan dalam bicara kita pada malam ini, Forum Perdana Ulil Islam yang kita bawakan dengan mesej perjuangan bersama dengan 3 orang ahli panel. Dr. Ahmad Sani Arabi, kita bicara tentang perjuangan, bicara tentang misi yang ingin disampaikan sebagai ketua aktivis kemanusiaan MAPIM itu sendiri. Saya yakin doktor berpengalaman keluar masuk mengikut pelbagai jalan dan pelbagai cara.
pastinya di sana akan ada beberapa halangan yang membuatkan berita-berita pada kami tak sampai. Cerita-cerita yang mungkin dimomokkan sehingga menakut-nakutkan. Apa pandangan doktor sendiri yang boleh kami dikongsikan tentang halangan-halangan yang pernah dilalui? Cabaran dia sebenarnya banyak. Yang saya boleh kongsikan cerita suka duka ini, bagaimana kita berhadapan dengan perancangan yang kita susun, tetapi tak semudah yang kita lihat. Dia bukan semudah kita menghantar bantuan ke sempadan. Ya, saya. Sempadan itu saja daripada Kairah nak pergi ke Rafah itu ada 21 ataupun lebih checkpoint yang dijaga oleh tentera elit Mesir, dan nak melepasi terusan Suez itu saja bukan satu yang mudah. Ya. Dan baru hari ini bila kita melihat bahawa Rafah itu, barulah rakyat dapat faham bahawa Rafah itu rupanya ada dua, Rafah di Mesir dan Rafah di Gaza, dan di tengah-tengah itu koridor Rafah itu dijaga ataupun dikuasakan oleh Israel. Jadi nak sampai melepasi Ismailiyah ataupun Qantarah itu pun satu yang sukar. Pernah NGO pergi dan pulang melalui jalan Padang Pasir ini selama 24 hari. Keluar masuk, diminta ke sana dan sini. Ini satu cabaran. Dan kita tidak punya masa. Kerana kita melihat bahawa bantuan-bantuan ini berdasarkan kepada sejarah penglibatan 10 tahun ini, mereka menghantar mesej. Okey, MAPIM, okey, sekian, tolong buat sesuatu. Dan ini bukan di peringkat NGO. Yeah. Ini di peringkat Kementerian Kesihatan Gaza. Kerana kita telah berjaya menghantar 10 buah ambulans yang sedang digunakan sekarang. Kita telah pun membina 9 buah masjid. Jadi melihat kepada apa yang sedang berlaku di Gaza, ini adalah rumah yang sedang terbakar. Jadi cabaran kita itu perlu kita samakan dengan usaha yang betul-betul serius dan juga betul-betul susah. Dan yang kedua pula adalah dari sudut masalah mendapatkan bantuan kemanusiaan. Ini kerana kita berhadapan dengan satu negara yang sedang berperang. 1.4 juta hilang rumah, 47 masjid roboh, manakala 17 hospital termasuk hospital yang dibangunkan oleh kerajaan dunia juga dirobohkan. Jadi apa yang kita perlu buat, perlu mengumpulkan dana secepat yang mungkin untuk kita hantar. Dengan memahami cabaran tadi tu. Yeah. Matter of time. Besok insya-Allah melalui MOFA, MAPIM adalah Sekretariat Induk di dalam OPS Ihsan, akan menghantar 20 tan lagi bantuan menggunakan udara. Dan ini bukan perkara yang senang, tetapi kita nak cepat. Dan akhir sekali, aktivis ini juga terkesan dan juga menghadapi post-traumatic disorder, yang mana kita melihat bagaimana anak-anak itu disembelih, anak-anak itu dibunuh dan sebagainya, dan dia terbawa-bawa sehingga kita balik ke Malaysia. Itu kita. Belum lagi kita melihat bagaimana anak-anak itu terketar-ketar dalam keadaan trauma. Jadi ini satu kisah suka dan duka yang sukar nak digambarkan, tetapi hari ini kerana adanya internet, kita dapat melihat sendiri, Ustaz Nabil. Itu di antara perkara yang perlu kita ambil faham, situasi yang berlaku dan apa peranan kita bersama. Dr. Ervino, tadi ada doktor menyebut tentang keadilan. Dalam Islam itu menitik beratkan perihal keadilan dan disebut sebagai di antara prioriti keutamaan, terutama sama ada dalam pentadbiran maupun kita yang nak memastikan keamanan sejagat ini. Tetapi bagaimana untuk kita pastikan bahawa keadilan ini mampu ditegakkan, dan mengapa Islam meletakkan keadilan sebagai faktor utama? Baik, terima kasih kepada Ustaz Nabil, Dr. Masani, Prof. Maja, Dr. Nik Salida. Subhanallah, melihat pada cerita apa yang dinyatakan oleh Dr. Masani, kita Allah yajizikum bil khair, doakan mudah-mudahan doktor dan juga pasukannya itu terus diberikan kekuatan. Subhanallah, berkaitan keadilan dalam Islam ini paling cantik secara ringkas. Mari kita sama-sama lihat dan telusuri santuni mesej dalam surah An-Nisa. Lihat pada ayat yang ke-75. Allah mulakan dengan lafaz wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Boleh diterjemahkan dengan makna, apalagi kamu hai orang-orang beriman, kenapa kamu tak tergerak dan terasa nak berjuang di jalan Allah? Dan juga untuk menegakkan keadilan. Mengapa? Indikator Allah bagi dalam ayat ini adalah wal mustada'afina,
orang-orang yang dihina, ditekan, ditindas dan dizalimi. Ada 3 golongan. Minar rijali, pertamanya lelaki, wan nisa'i dan wanita, wal wildani dan kanak-kanak. Lihat gaya bahasa dalam Al-Quran dimulakan dengan lelaki. Mengapa? Pertamanya secara umum orang kalau tengok orang lelaki cedera dan sebagainya, kita kata biar pilih orang jantan, dia boleh bangun sendiri. Kan, bagilah dia kuat sikit dan sebagainya. Kalau kita tidak rasa sedih dan juga kita tidak rasa kesian terhadap orang lelaki, diturunkan lagi kepada wanita. Melihat pada wanita dicederakan, wanita diapa-apakan dan sebagainya, kita dah sedih. Dan balik kepada bawah lagi, iaitu wal wildan. Tidak ada orang yang waras akal fikiran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terkesan dan terasa macam doktor sebut tadi, berkaitan tentang bila kanak-kanak itu dizalimi. 3 perkara yang Islam bila memerintah dunia daripada ketamadunan silam sampai sekarang tetap dipegang. Pertama, hurriyatul i'tiqad, kebebasan beriktikad. Ada dalam Islam, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau kita dalam Perlembagaan Persekutuan macam Dr. Nick sebut tadi, perkara 11-1 yang dibaca dalam pernyataan bersama dengan 11-4. Keduanya adalah hakun hayah. Orang Islam, bukan Islam, semuanya ada hak untuk hidup. Tidak dibenarkan untuk membunuh dalam keadaan yang tidak dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Dan yang ketiganya adalah himayatu muru'atil insan. Keadilan itu terbina bila dijaga muru'ah, marwah, air muka, harga diri manusia itu sendiri. Jazakallah khairul jazak. Terima kasih doktor. Itu di antara satu perkara yang perlu kita ambil faham tentang nilai keadilan dalam agama. Prof. Dr. Nick Salida melihat tentang kedua-dua ahli panel bercerita tentang pengalaman dan membawa kepada unsur-unsur keadilan yang perlu kita tegakkan. Dan alhamdulillah tahun 2013 saya bersama dengan Dr. Sani Arabi dan juga kawan-kawan beberapa NGO yang lain diketuai oleh MAPIM masuk ke Bumi Gaza. Kita dapat lihat keadaan sebenar di sana. Tapi kita hari ini bila mendengar cerita-cerita yang datang, kadang-kadang boleh mencurigakan dan mungkin sedikit mendatangkan kekeliruan. Antaranya, adakah mereka yang memperjuangkan tanah Hamas ni Gaza, Hamas itu ataupun Brigade Izzuddin Al-Qassam, mereka adalah teroris? Ini antara perkara-perkara yang datang kepada kita tanpa dilihat tentang unsur tabayun. Untuk kita lebih baik membawa kepada unsur keadilan dan sebagainya. Ajar kami, bantu kami macam mana konsep tabayun yang perlu ditekankan dalam hal ini. Baik, terima kasih Ustaz Nabil, panel gandingan tuan-tuan puan-puan. Saya teringat satu kisah yang menjadi sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat, ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang seorang yang fasik kepada kamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya. Ada kisah sebelum itu rupanya. Ya, seorang lelaki Walid bin Uqbah yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Bani Mustalik untuk memungut zakat harta. Jadi dia pun pergilah atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sampai di tempat kaum Bani Mustalik itu, kaum Bani Mustalik ini excited, sangat gembira, mungkin agak agresif. Jadi kepada Walid ini, bila dia tengok mereka dalam keadaan begitu, Walid menyangka mereka ingin membunuh dia sebab datang nak kutip zakat harta. Ya, jadi dalam keadaan takut, Walid balik terus mengadu kepada Nabi bahawa mereka enggan membayar zakat harta dan mereka ingin membunuh Walid. Jadi tidak berapa lama kemudian datang utusan daripada kaum Bani Mustalik bertemu dengan Nabi mengatakan bahawa itu satu pembohongan, ya, satu cerita yang tidak betul. Jadi kerana itulah turun ayat tadi. Berhati-hati mendengar khabar pada orang yang kita ragui kesahihannya, ya, kita kena teliti. Jadi hari ini kadang-kadang kita dengar begitu, bukan orang fasik, orang tak solat pun, lebih pada fasik lagi. Ya, jadi kena banyak mencari kebenaran melalui sumber-sumber yang sahih dan kita cek juga fakta dengan apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, insya-Allah kita dapat mengelakkan diri. Amin, amin, insya-Allah. Terima kasih Prof. Ini di antara dapatan kita pada malam ini. Situasinya semangat-semangat juga kan, tetapi perlu untuk kita melihat tentang dengan kacamata agama supaya kita tidak mengikut emosi. Paling penting tuan-tuan, sabar dan bertenang. Kita nak berhenti rehat seketika, akan kembali lagi seketika nanti.
sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Bila dah berusia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengat. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan Vi Asia baru beli. Alhamdulillah, kita masih lagi bersiaran di Kompleks Islam Putrajaya di Studium Utama Yusof yang kita bawakan dengan tajuk Mesej Perjuangan. Bukan hanya sekadar mengikut masa, tapi isu ini adalah isu ummah sejagat sedunia. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bicara kita tidak berakhir walaupun pentas forum ini sudah sampai ke penghujungnya. Kita tak nak berhenti di sini supaya berita ini harus kita sampaikan dan cerita yang betul untuk kita panjang-panjangkan dan yang kurang tepat perlu kita perbetulkan. Kita nak dengar apa pandangan mereka di penghujung ini supaya anda semua dapat mengambil iktibar. Dr. Ahmad Sani Arabi, apa sebenarnya yang boleh kita ambil tentang pesan ataupun mungkin ada kata-kata akhir? Doktor. InsyaAllah, saudara pembela Palestin dan juga kedamaian dunia, jangan pernah untuk merasa lelah dan jangan pernah terus berhenti walaupun kemenangan tak nampak lagi. Kerana Palestin ini adalah perjuangan ikut hati, ikut iman kita dan kita perlu lakukan dan ini adalah wake up call. Dasarkan dengan kefahaman yang betul, insya-Allah kita akan dipandu dengan iman yang sebenar. Dan dikala di Gaza ini mereka mengkalamkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik wakil, dan kita di sini perlu lebih rasa teruja untuk bangkit buat lebih daripada mereka kerana mereka adalah kumpulan yang mempertahankan tanah air, yang mencintai tanah air. Insya-Allah semoga kita semua satu hari nanti Ustaz Nabil, Doktor, kita akan bersolat bersama-sama di Masjidil Aqsa kala dibebaskan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah moga-moga. Itu yang menjadi harapan dan impian kita bersama. Insya-Allah. Profesor Dr. Nik Saliba, apa kesimpulan daripada mesej perjuangan yang ingin kita sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira perbincangan kita malam ini begitu luar biasa sekali. Saya dapat rasa satu semangat dalam kesayuan. Ya, dan kita tahu di Kuching orang berhimpun hampir 3,000 orang, di Kota Kinabalu berhimpun hampir 10,000 orang, begitu juga puluhan ribu di Kuala Lumpur. Dengan hanya satu mesej sahaja, mesej perjuangan dan mencari keamanan. Ya, jadi mudah-mudahan inilah yang disebut 1,000 orang tua mungkin hanya boleh bermimpi, tapi seorang anak muda boleh menyelesaikan masalah dunia. Kita ada lebih daripada seorang anak muda. Kita ada anak muda Dr. Ahmad Sani, kita pun masih muda Dr. Erfino. Jadi mudah-mudahan kita akan bersama meneruskan perjuangan ini dengan mesej yang saya fikir begitu jelas pada malam ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di penghujung ini kita nak mengajak semua yang menonton kami, siapa saja yang berada di mana sahaja, jom kita angkat tangan. Moga-moga bacaan doa yang dipimpin oleh Dr. Ustaz Erfino Johari ini mampu untuk menjentik hati-hati kita dan Allah makbulkan segala permintaan kita. Falitafaddal mashkur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله
Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum ihzim a'da'il muslimin wansuril muslimina alaihim wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih Dr. Elvino atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Sebagai penggulungan, saya nak menyebut satu kata-kata daripada seorang mujahidah. Zainab Al-Ghazali pernah menyatakan bahawa wahdatuna quwwatuna wa hiya aqwa min as-sawarikh wal qanabil. Kekuatan kita itu berpunca daripada kesatuan, yang mana kesatuan itu lebih kuat daripada segala peluru berpandu maupun bom-bom dan nuklear-nuklear. Ayo saudara, kita sama-sama pasakkan kesatuan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel dan juga terima kasih kepada anda semua. Jumpa lagi di lain masa di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.